إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا والشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري Wahlul uq subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh keberkatan ini insya-Allah kita sama-sama dapat meneruskan perbincangan berkaitan kitab syurga dan neraka Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan kita mendapat sedikit ibrah dan juga pengajaran pada pagi ini, dan juga kita berdoa agar Allah terus memberi kita ruang dan kesempatan. Allah memberikan kita kesihatan yang baik insya-Allah. Allah memberikan kita kelapangan dalam setiap urusan. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah terus memberi kita kekuatan untuk melakukan amalan kebaikan dan kebajikan sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, pada pagi ini saya seronok nak kongsi dengan tuan-tuan berkaitan syurga Allah, kerana sebagai seorang Muslim kita yakin bahawasanya selepas kita mati nanti kita akan dibangkitkan dan kita akan dihisab. Seterusnya kita akan ditempatkan sama ada ke dalam syurga ataupun neraka Allah. Jadi kalau ditanya pada semua orang Islam, semuanya mengaku hendak masuk ke dalam syurga. Tetapi sejauh mana amalan kita, ketakwaan kita yang kita amalkan dan kita bekalkan untuk kita menempah tempat ke dalam syurga Allah yang penuh nikmat tersebut. Jadi pada pagi ini kita nak cuba rungkai, kita nak cuba lihat syurga yang Allah janjikan dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga dalam hadis Nabi menjelaskan kepada para sahabat bahawasanya syurga Allah itu menanti bagi mereka-mereka yang beriman, mereka yang bertakwa, mereka yang melakukan amalan saleh. Jadi kita nak tengok. Dan syurga ni tuan-tuan, sebenarnya tempat yang kekal bagi orang-orang yang Allah pilih, dan lawan ni neraka lah. Orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang lawan Allah, tempatnya adalah neraka. Kalau kita lihat dalam sirah Nabi SAW, waktu Nabi melakukan bai'atul aqabah kepada sahabat Ansar, Nabi telah pun menjanjikan syurga. Bila sahabat Ansar bertanya, apa yang kami dapat ya Rasulullah? Kalau kita kan, bila kita jumpa pemimpin minta sokongan,
kita akan tanya, kami dapat apa? Lalu pimpinan akan cakap lah, dapat tanah, dapat duit 200-300. Kita pun sokong. Tetapi apa jawapan Nabi kepada sahabat Ansar? Bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang kami dapat kalau kami menyokong baginda? Jawab Nabi, syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh bayangkan, kalau kita lah dekat tempat sahabat tu dulu, kita pun tak sure kita ni sokong Nabi ke tak. Betul tak? Sebab kita sekarang suka kepada material, kita suka pada kebendaan, kita tak yakin dengan apa yang Nabi janjikan. Malahan mungkin kita akan mencemuh Nabi seperti orang-orang kufar musyrikin Mekah pada ketika itu, wal'iyazubillah. Justeru kita yang duduk di akhir zaman ini haruslah rasa bersyukur kerana kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmat Islam dan juga iman. Dan pada pagi ini kita akan lihat beberapa hadis berkaitan dengan syurga Allah. Mudah-mudahan hadis-hadis ini memberi motivasi kepada kita insya-Allah untuk terus kita ikhlaskan diri melakukan amalan kebaikan, sama ada perkara itu berbentuk ibadat mahdah ataupun ibadat-ibadat umum. Tuan-tuan dirahmati Allah. Dalam satu hadis kursi, Nabi menceritakan tentang gambaran syurga seperti mana Nabi dalam hadis tersebut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi ini, kami sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tak terbayangkan oleh hati manusia. Kemudian disebutkan surah As-Sajdah ayat 17 yang bermaksud, seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, iaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Allah Rabbi. Sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata. Apa dia? Jadi syurga ni sangat special. Kita tuan-tuan, bila kita nak benda yang best ni, benda yang menarik ni, kalau boleh kita nak bayangkan. Tetapi kata Allah dalam hadis qudsi ini, sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak terbayangkan oleh hati manusia. Tak terbayang betapa nikmatnya syurga Allah, betapa indahnya syurga Allah. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Saya tuan-tuan, bila cerita bab taman-taman yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ni, teringat waktu saya pergi Sepanyol satu ketika dahulu. Jadi waktu tu kita pergilah satu tempat sejarah yang bernama Alhambra. Tuan-tuan pun kalau ada kesempatan, ada rezeki yang lebih, saya syorkan untuk pergi ke Sepanyol, especially dekat Andalus. Sebab kat situ ada lagi kesan sejarah tamadun Islam. Kita pun dah tahu yang Sepanyol ni negara bukan Islam sekarang. Tapi dulu, tuan-tuan, Sepanyol ni pernah diperintah, Andalus pernah diperintah oleh umat Islam selama hampir 700 tahun. Tetapi hari ini kita dapat tengok kesan je lah. Kesan-kesan sejarah. Antara kesan tersebut iaitu Istana Alhambra. Allah Rabbi. Sangat-sangat cantik tuan-tuan. Masih kekal, dipelihara oleh kerajaan Sepanyol dan dijadikan sebagai tapak warisan dunia kalau tak silap. Jadi bila saya pergi tu, saya tengok Istana Alhambra tu dia luas, ada banyak dia qal'ah ataupun kubu. Kemudian saya nampak macam mana sistem pengaliran air tu. Air tu dia mengalir daripada atas ke bawah tu. Dia punya sistem ni dulu mana ada paip kan. Zaman kerajaan Andalus ni diperintah oleh dinasti Umayyah kedua. Sebab yang pertama berpusat kat Syam, yang ni dekat Sepanyol. Abdul Rahman Dakhil dia lari daripada Iraq, kemudian dia pergi ke Andalus untuk dia buka kat situ. Lalu dia perintah Abdul Rahman ni, dia pengasas, kemudian diwarisi oleh Sultan selepas itu. Akhirnya dia berkembang dan mereka menakluki ataupun menguasai Andalus selama hampir 700 tahun. Jadi taman-taman tu cantik dan di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Itu baru kat dunia, tuan-tuan. Kalau dekat syurga Allah, Allahu Rabbi. Kata Allah dalam hadis qudsi ni, tak pernah terlihat oleh telinga dan tak terbayangkan oleh hati manusia dan tak pernah terdengar dan sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata. Maknanya memang kita tak boleh bayangkan keindahan syurga Allah ni, kenikmatan syurga Allah ni sangat-sangat berbeza dengan apa yang pernah kita rasa dan apa yang pernah kita tengok, tuan-tuan. Jelas sekali bahawa kebesaran nikmat Allah tak terbanding dengan mana-mana makhluk dekat dunia ni. Hari ni kan, kalau kita makan, dikatakan Malaysia ni ada syurga makanan, ada macam-macam jenis makanan. Kita nak makan apa? Semua ada yang sedap lah. Masakan Thailand ada, masakan Cina ada, sup-sup India kari ada. Kemudian orang Melayu punya original masakan pun ada, rendang dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi nikmat ni kita rasa sekejap je. Akhirat dekat syurga nanti, nikmatnya akan kekal khalidan mukhallada. Kemudian kita lihat dalam Al-Quran, Allah menyatakan dalam surah Al-Imran yang bermaksud tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi semua akan mati. Saya akan mati, tuan-tuan akan mati, Tok Imam akan mati, Ketua Polis Negara akan mati, semualah akan mati. Panglima Angkatan Tentera akan mati. Siapa pun kita, jurulatih taekwondo pun akan mati, pahlawan semua akan mati. Jadi tuan-tuan, semua yang berjawa ni, sama ada makhluk, sama ada manusia, jin ataupun haiwan, semuanya akan mati. Dan sesungguhnya, kata Allah, pada hari kiamat sahajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ini kalau kita faham betul-betul, tuan-tuan, memang target kita ni nak pergi ke syurga lah. Dunia ni memperdaya. Al-mata' dunia ini la'ibun wal lahun, iaitu mainan dan senda gurauan. Apa yang ada dekat sekeliling kita ni semuanya akan musnah dan tidak kekal. Sebab itu kalau kita cintakan pada makhluk, tuan-tuan, kita kena ingat bahawa makhluk itu pasti suatu hari nanti akan meninggalkan kita atau kita yang ditinggalkan. Itu pasti. Jadi kalau kita cintakan seorang gadis sebagai contoh kan, masa muda-muda dulu duk berkenan kat classmate lah, berkenan dekat jiran sekampung lah. Jadi ini semua, tuan-tuan, ialah kehendak nafsu yang ada pada diri seseorang insan. Tetapi bila kita ingat balik, Allahu Rabbi, kalau kita tak dapat kahwin dengan gadis yang kita suka tu pun, insya-Allah dengan ketakwaan, dengan keikhlasan amalan kita ditempatkan oleh Allah dalam syurga. Di sana kita akan dapat nikmat bidadari yang tak terbanding oleh akal manusia. Tapi ada sebahagian daripada kita, bila tak dapat, dia frust, pergi jumpa Tok Bomo, jumpa Tok Pekong Siam, buat sihir. Allahu Rabbi. Jadi ini benda-benda yang bercanggah dengan agama. Jadi kita kena elakkanlah. Jangan kita buat perkara-perkara syirik seperti itu hanya kerana nafsu keduniaan semata-mata. Jadi dunia ini akan kita tinggalkan. Dalam hadis, Nabi nyatakan banyak hadis yang sahih. Nabi sebutkan bagaimana kita dekat dunia ni ibarat kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abirus sabil. Jadilah kamu dekat dunia seolah-olah kamu itu seorang pedagang ataupun seorang yang akan melintas jalan. Maknanya Nabi ibaratkan dunia ini tempat kita lalu je. Sebab itu, tuan-tuan yang rahmati Allah, kalau kita faham hakikat ini, kita takkan rasa nak bergaduh sesama kawan, nak sombong bila kita dapat nikmat yang Allah bagi. Kan sekarang orang nak bergaduh pasal politik sebagai contoh, berbalah pasal politik sesama Islam. Apa manfaat dia? Kita berbalah, kita bergaduh, tuan-tuan, yang untung orang bukan Islam juga. Jadi kita kena faham, segala yang kita perjuangkan itu, adakah ia bertepatan dengan seruan Al-Quran ataupun sunnah ataupun tak?
So kalau kita lakukan perkara yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan As-Sunnah, kita tinggalkan. Sebab ia tidak menjanjikan apa-apa, melainkan hanyalah sia-sia dan tidak mendapat manfaat. Dalam hadis menceritakan bagaimana nanti ketika kita di syurga Allah, kita akan disambut oleh para malaikat, dan mereka malaikat Allah ini akan menyatakan seperti dalam hadis yang berbunyi, maksudnya, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam syurga dalam Al-Quran surah Az-Zumar, surah Az-Zumar ayat 72. Dan orang-orang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam syurga berrombongan-rombongan, safan-safa, sehingga apabila mereka sampai ke syurga, sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, penjaga syurga ni, penjaga pintu syurga. Syurga ni ada pintu. Dalam hadis Nabi nyatakan antara dua pintu, baina misra'aini, jarak dia 40 tahun perjalanan, arba'una aman perjalanan. Jadi syurga ni ada banyak pintu, dan kita pun dah pernah dengar setiap amalan itu ada pintu khas. Pernah kan Nabi tanya siapakah orang yang paling banyak bersedekah? Abu Bakar. Siapakah yang paling banyak solat malam? Abu Bakar. Jadi Nabi sebut pilihlah pintu mana yang dikendaki, maka masuklah. Macam tu juga dengan orang yang rajin berpuasa. Berpuasa pun ada pintu khas kepada mereka. Jadi nanti dalam syurga nanti, kata Allah SWT, apabila kita sampai ke syurga sedangkan pintu-pintunya telah terbuka, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaga pintu tersebut, sejahtera ke atasmu, salamun alaik, berbahagialah kamu, maka masukilah syurga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Ini target kita ni, untuk kekal ni, benda yang kekal abadi ni yang kita nak, tuan-tuan. Sebab itulah kalau kita duk kejar sangat dunia ni, duk beria sangat dekat dunia ni, last sekali kalau ditempatkan dalam syurga, tak ada masalah. Wal'iyazubillah, bimbang kita ditempatkan ke dalam neraka Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Kemudian, kita kat akhirat ni, tuan-tuan, bila kita dihimpunkan nanti, semua orang akan dihisap. Kecuali adalah beberapa umat Islam, umat Muhammad yang tak dihisap. Tapi basically, kebanyakan kita ni memang kena hisap lah. Sebab kita ni banyak dosa. Saya banyak dosa, Tok Imam pun ada dosa, Tuan Syekh pun ada dosa. Semua ni berdosa, tuan-tuan. Sebab itu dalam hadis yang sahih, Nabi sebutkan apa? Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu pendosa. Khata' ni, kalau kita mengaji bahasa Arab lah, dia dinamakan siratun mubalaghah. Maknanya satu bentuk kalimah yang membawa maksud bersangat-sangatan. Maknanya kita bukan buat satu kesalahan. Kalau kita disebut, kalau Nabi sebut khati'un, khati' isim fa'il, mungkin kita buat sekali dua kali je dosa ni. Tapi bila Nabi sebut khata'un, banyak kalilah cerita dia. Macam contoh kalau kita penipu kan, kalau kita tipu orang. Kalau kita tipu orang sekali, mungkin kita dipanggil kazib. Maknanya jangan tipulah. Menipu bini sekali. Contoh kan, orang ini takut bini ramai. Jadi dia nak jumpa member dia, nak jumpa kawan dia yang dah lama tak jumpa tu. Bini tanya, bang, gimana bang? Dia pun kelentong bini dia. Jadi kalau ditipu tu sekali-sekala, dia panggil dalam bahasa Arab kazibun. Wazan dia isim fa'il. Tetapi kalau dia satu hari tu 50 kali dia menipu bini dia. Esok 80 kali. Hari lusa 120 kali contohnya. Itu kan kazibun lagi, tuan-tuan. Itu nama dia kazabun. Bapak penipu je, kata orang faham. Jadi ini cerita dia. Maknanya bila Nabi sebut kullu bani Adam khata', bermaksud kita ni bukan buat dosa sekali, tetapi kita buat silap berkali-kali. Tetapi kata Nabi, khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang sering bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala. Maknanya, kita kena bertaubat. Kena selalu bertaubat. Ingat Tuhan. Bila kita buat silap, astaghfirullahalazim. Ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah. Bila kita buat salah, astaghfirullahalazim. Tapi janganlah kita sengaja buat salah.
Jadi buat salah sengaja duk istighfar. Ustaz Faisal cakap istighfar. Dalam hadis Nabi dikatakan istighfar sekurang-kurangnya 70 kali sehari semalam. Ada dalam riwayat 100 kali. Kita pun istighfar je, lepas tu buat salah. Istighfar buat salah. Janganlah. Maknanya kalau boleh jangan buat salah. Kalau kita terkhilaf, barulah kita istighfar dan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu kita dekat akhirat nanti, kita akan dibangkitkan. Kemudian kita akan dihimpunkan. Jadi pada waktu itu tuan-tuan, umat Muhammad ini di-offer dengan syafaat, bantuan atau pertolongan. Syafaat ini jelas dalam Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran Al-Karim dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlukan syafaat Nabi ni sebab kita akan dihisap. Kalau kita boleh masuk tanpa hisap, no problem. Macam sahabat Nabi, hampir yang awal-awal tu tuan-tuan, 10 orang yang dijamin tu memang tanpa hisap dah. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman, Ali, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Talha, Zubair Al-Awwam, Sa'd bin Abi Waqqas. Ini semua confirm masuk syurga. Kita ni yang tak tahu masuk syurga ke tak. Allah. Jadi kita kena insaf. Tuan-tuan kena ingat, kena sedar diri. Saya lah yang bercakap ni, bimbang tuan-tuan. Kita bercakap lah katanya, kau lu cakap apa masa kat dunia? Itu pun satu persoalan juga. Sebab Umar Al-Khattab waktu dia jadi khalifah tuan-tuan, diriwayatkan dalam kitab Abu Nu'aim, menyatakan bahawa dia pernah sebut satu ayat yang berbunyi, "Lau matat syatun ala syatil furati da'i'atan." Kalaulah mati seekor kambing betina di tebing sungai Furat kerana kesesatan. Waktu dia jadi khalifah. Bayangkan. Lau matat syatun ala syatil furati da'i'atan la zanantu. Aku yakin anna Allah Ta'ala sa'ili anha yawmal qiyamah. Aku yakin Allah SWT akan bertanya kepada aku tentang perkara tersebut pada hari kiamat kelak. Ini Omar ni. Allah, kita ni lagilah pula. Kita ni nak banding dengan Sayyidina Umar macam langit yang ketujuh dengan lapisan bumi yang ke-8. Kalau ada 8 lah. Maknanya jauh sangat. Teruk sangat kita ni. Amalan kurang. Keikhlasan pun tak berapa nak ada tuan-tuan. Lepas tu ibadat dengan Allah pun tak berapa nak mantap. Solat malam, kalau Umar tu sampai menangis-nangis bila bangun malam, diriwayatkan dalam hadis bagaimana nampak kesan air mata dekat mata Umar ni. Padahal kita faham, bukan kita faham, mana kita tahu karakter Sayyidina Umar ni seorang yang tegas, seorang yang tangkas, pahlawan, tapi menangis tengah malam mengadu kepada Allah. Jadi kita ni tuan-tuan perlukan syafaat Nabi ketika di hari akhirat kelak. Jangan sombong, kita perlukan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, barang siapa antara yang akan diberikan syafaat itu mereka yang memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Okey, jadi syafaat atau pertolongan untuk masuk syurga ini memang kita perlukan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Kitabul Iman, Nabi menyatakan Allah ingin mengumpulkan umat manusia, lalu orang-orang mukmin berdiri hingga mendekati syurga. Nanti waktu kita dihimpun di mahsyar nanti, kita pun duduk dekat dengan syurga insya-Allah. Mereka pun mendekati Nabi Adam alaihissalam sambil meminta, wahai bapa kami. Nabi Adam ni bapa kepada seluruh umat manusia. Macam iblis bapa kepada seluruh umat jin dan syaitan. Jadi kita bersyukur tuan-tuan, sebab kita ni daripada keturunan Nabi ni. Memang jauh lah kita Nabi Adam ni. Keturunan ke berapa, lapisan ke berapa pun kita pun tak pasti. Tapi yang sure, for sure, memang kita ni datang daripada Nabi Adam. Saya, tuan-tuan yang duk tengok sekarang ni pun, semua kita ni datang daripada Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalati wassalam.
Kita pun sebut kepada Nabi Adam nanti, wahai bapa kami, mohon bukakanlah pintu syurga untuk kami. Tetapi Nabi Adam menjawab, bukankah yang mengeluarkan kalian dari syurga adalah kerana kesalahan bapa kalian? Nabi Adam ulang balik kekhilafan yang pernah dia lakukan sewaktu di syurga. Dan Al-Quran kan, Allah sebut, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara. Dan ketika kami berfirman, wa iz qulna, kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, maka mereka bersujud. Fasajadu illa, melainkan iblis, aba wastakbara, dia engkar dan dia membesarkan diri dia. Iblis ni dia dekat syurga tuan-tuan, dia mula dah sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Malah dalam ayat lain dan surah yang lain diceritakan bahawa iblis ini pernah tanya Allah, khalaqtahu minat tin wa khalaqtani minan nar. Belagak iblis ni Sebab itu jangan belagak tau. Kalau siapa belagak ni tuan-tuan, sombong ni, dia mewarisi sifat iblis sebenarnya, wal iazubillah. Kita kena sentiasa rendah diri. Walaupun tertinggi macam mana pun, kita kena rendahkan diri. Macam saya memang dah rendah dah. Tadi tak ada masalah lah. Jadi kalau tuan-tuan berada di puncak, pegang apa-apa kedudukan yang tinggi, ingat kawan-kawan kita yang susah tu. Ingat orang miskin, orang fakir. Ingat apa mereka-mereka yang dalam kesusahan. Semalam tuan-tuan, ada sahabat baik saya, dia mesej saya. Dia bagi tahu masalah-masalah penduduk setempat ni lah. Ada beberapa orang isteri yang telah pun ditinggalkan suami, al-armalah ataupun as-sayyib. Mereka ini tuan-tuan ditinggalkan suami, ada anak lagi, dan dia tunjuk mesej tu kat saya. Allah, kita pun bila ada lagi orang yang susah pada hari ni, pada 2020 ni, kita pun rasa sedih jugalah. Dia tunjuk ada dua mesej. Yang pertama, isteri yang pertama tu, yang janda yang pertama tu, dia bagi tahu yang dia tidak ada langsung dekat dalam dompet dia, kecuali RM1 pun tak ada untuk dia nak teruskan kehidupan. Yang kedua tu pula hantar mesej kepada kawan saya ni. Jadi dia bagi tahu bahawasanya dia sampai rasa nak bunuh diri kerana tekanan hidup, sebab ditinggalkan suami, anak 2 orang, lalu dia tidak ada tempat pergantungan. Jadi ini yang berlaku, ini benda yang real tuan-tuan. Sebab itu bila kita berada di puncak, bila kita berada di tempat yang tinggi, ingat orang-orang yang susah, ingat mereka-mereka yang memerlukan, ingat mereka-mereka yang fakir, mereka yang miskin tuan-tuan. Sebab kita dulu pun Allah jadikan daripada pencantuman setitis air mani yang duduk dekat tempat yang selalu kita kencing. Jadi maknanya kita pun tak mulia mana sebenarnya. Cuma Allah muliakan kita bila kita berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ini, bila mana kita nanti minta kepada Nabi Adam, wahai bapa kami, kita sebut macam itu dalam hadis, mohon bukakanlah pintu syurga untuk kami. Nabi Adam sebut, bukankah bapa kamu ini dulu yang mengeluarkan kamu daripada syurga. Jadi maknanya dia tak boleh buka lah. Sebab kunci pintu syurga ni, siapa yang pegang? Tak lain dan tak bukan, iaitu Nabi kita, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena banyak bersyukur, sebab kita merupakan umat Nabi Muhammad. Malahan dalam hadis ini jelas menyatakan bahawa Nabi Adam pun tak diberikan kuasa untuk membuka pintu syurga, sebab tugas buka pintu ini diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis juga menyebutkan, setelah orang-orang mukmin melewati jambatan sirat, bila kita dah melintasi sirat, kita dah dihimpunkan, kita dah dihisab, kita punya amalan ditimbang, al-mizan. Kemudian nanti kita akan melintasi titian sirat. Sirat, jambatan yang sangat halus, yang merentangi neraka Allah. Dalam hadis disebutkan perkara inilah yang sahih, bahawa setiap orang akan melintasi titian sirat ni, dan ada yang melintas sepantas kilat, ada yang laju, ada yang merangkak-rangkak tuan-tuan. Jadi ini semua bergantung pada amalan kita dan juga keikhlasan kita sewaktu kita berada di dunia Allah Subhanahu Wa Taala.
mereka diberhentikan di satu tempat yang tinggi antara syurga dan neraka. Memang tak boleh bayang lah. Lalu dibimbing dan diberi pelajaran masalah etika ketika berada di syurga nanti. Hati mereka dibersihkan. Mana penduduk penghuni syurga ni, hati semuanya bersih. Dan nanti kita akan bincang. Kalau dan lah tuan-tuan, kita akan tengok bagaimana dekat syurga nanti kita memang tak akan ada peluh, tak akan ada kahak, tak akan ada air liur, hingus. Semua tak ada. Bersih, smart, handsome kita tuan-tuan. Malah kita dibangkitkan dalam umur yang muda, walaupun nanti kita mati tua. Macam saya ni taklah muda sangat, taklah tua sangat, tapi saya berdoa mudah-mudahan sempatlah juga Allah panjangkan umur tu dengan dipenuhi amalan kebaikan kebajikan. Mudah-mudahan panjanglah sikit umur tu. Tengok kawan-kawan meninggal muda-muda ni, bimbang juga kita. Jadi cerita dia, walaupun nanti kita mati umur 60 tahun, kita mati umur 70 tahun, kita mati umur 80 tahun, kita dibangkitkan kat syurga dalam usia yang muda, antara 30-an macam tu je tuan-tuan. Muda. Jadi tenaga pun muda. Jadi memang dekat syurga nanti hati kita akan dibersihkan daripada semua sifat-sifat yang tak baik. Kemudian dibalas semua amalan mereka yang berupa anaya ketika masih di dunia. Setelah benar-benar bersih, barulah boleh mereka memasuki syurga. Jadi ini dia dalam hadis menyifatkan bagaimana nanti kita dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga pernah tertanya kan, siapakah orang pertama yang masuk syurga? Nabi Adam ke? Nabi Idris ke? Nabi Nuh? Nabi Hud? Jadi siapa yang mula-mula masuk syurga ni? Mungkin tuan-tuan pernah tahu jawapan dia. Jawapan dia Nabi Muhammad lah. Sebab dia bukan pintu syurga. Okey, yang tu clear, tak ada masalah. Di kalangan Nabi, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib lah yang akan mula-mula masuk syurga. Okey, di kalangan daripada Nabi, siapa? Lepas Nabi dah masuk, lepas Nabi Ulul Azmi dah masuk, para Nabi yang lain dah masuk, para mursalin dah masuk, siapakah dia insan pertama yang akan masuk selepas golongan Nabi dan juga para Rasul? Ini yang kita nak tanya. Kalau tuan-tuan tanya puak Syiah kan, ini ramai dekat Iran. Saya pernah jumpa Syiah ni. Syiah ni dia lain macam. Sebab geng-geng Syiah ni tuan-tuan, dia sedaya mungkin nak dakwah kita join dia. Jadi pengalaman saya dengan orang Syiah ni memang best jugalah. Tapi dah lama. Ini cerita tahun 1995. Sekarang ni dah 2020. 25 tahun yang lepas. Lama sangat dah ya. Tapi okey lah kot. Kita share sikit-sikit pagi ni. Kalau tuan-tuan dah dengar, saya ulang je lah ni. Kalau yang belum dengar, kita ambil lah pengajaran. Cerita dia macam ni. Waktu tu saya pergi dekat Masjidil Haram. Lepas Isyak ni, dulu Masjidil Haram ni taklah ada banyak tingkat macam sekarang. Dulu ada 3 tingkat kalau tak silap. Jadi saya dengan seorang sahabat saya, kami naik dekat tingkat yang ketiga tu lepas pada waktu Isyak tu. Jadi kami round kan, lepas kita solat Isyak, dah sembahyang sunat sebagainya, sebelum balik ke hotel tu kami round. Tiba-tiba tuan-tuan, kami nampak ada halaqah, ada bulatan yang menghimpunkan beberapa orang. Jadi kita orang tengok, apa dia buat ni? Rupa-rupanya dia orang hafal Quran. Kita kagum. Seorang baca, seorang sambung. Baca, sambung. Baca, sambung. Jadi kami pun tengok kan, tertariklah. Kita masa tu muda lagi. Dan memang saya dulu pernah juga nak hafal Quran ni. Tapi Allah pilih untuk belajar benda lain lah tuan-tuan. Jadi apalah Quran sikit-sikit. Taklah hafal 30 juzuk. Okey, jadi kita tengok, best lah diorang ni. Diorang ni macam tasmih. Lepas tu sambung, seorang sambung. Malam esok tu pergi lagi. Bila pergi ada lagi. Rupanya diorang ni memang setiap malam lepas Isyak mereka akan mentasmih Al-Quran sesama mereka. Jadi saya pun tengok, dan kita pun makin dekat. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang. Dia kata, what is your name? Standard lah kan. Diorang tak faham bahasa Melayu. Saya pun tak boleh cakap Iran, cakap Parsi. Saya cakap lah, my name is Muhammad. Saya cakap macam tu. Lepas tu seorang lagi dia kata pun dia pun Muhammad juga. Korang ni daripada mana? Dia kata. Saya cakap, we are from Malaysia. Kami daripada Malaysia. Dia pun puji Malaysia. Dia kata Malaysia is a good country. Okay lah. Jadi Malaysia ni sebuah negeri yang bagus. Kemudian dia puji, waktu tu dia puji PM kita, PM yang keempat dan ketujuh. Dia kata your PM is very good.
Dan bila dia perasan kita orang ni macam ada rupa-rupa orang agama Islamik person ni, dia pun cakap, oh, you are from Kelantan? Oh, tahu pula dah Kelantan dia. Cakap, no, tapi Kelantan is very good. The PM, dia panggil PM juga. The PM of Kelantan, masa tu almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat yang jadi menteri besar masa tu, is very good. So dia puji dua-dua lah. PM Malaysia pun dia puji, Menteri Besar Kelantan pun dia puji. Maknanya dia tak ada detect ni, kita orang ni sokong mana kan. Jadi dia pun puji dua-dua. Jadi pandai tengok dia nak tackle kami. Kemudian dah cerita-cerita, lepas tu dia kata, korang pernah tak dengar nama Iran? Saya cakap, pernah lah dengar kan. Lepas tu korang ni belajar apa? Saya cakap, saya belajar bahasa Arab. Kalau saya belajar syariah. Kemudian okay, esok kita jumpa lagi, malam ketiga. Saya pun malam esok saya jumpa lagi. Dia kata, okay, korang nak tak kalau kami offer belajar dekat Universiti Jamiatul Qum, universiti dekat Qum, dekat Iran. Saya cakap, wow, boleh offer dia. Dia siapa kan? Dia pun dia bagi kad dia. Rupanya dia ni Sabadi. Orang hebat jugalah. Dia bagi kad, saya pun tak faham dalam bahasa Parsi tu. Cuma yang faham maksudnya nampak macam engineer ni macam orang Sabadi lah. Jadi dia kata, kau nak tak kita orang offer korang belajar dekat Universiti Qum, daripada degree, master ke PhD. Malah kami akan bagi beasiswa penuh kepada kamu berdua. Saya cakap, wah dahsyatnya, saya cakap. Lepas tu saya cakap, saya pun senyap dengan kawan saya. Dia kata, dan yang kedua, kami akan bagi kamu belajar sampai kamu betul-betul mahir tentang Islam dan kamu sampai ke peringkat ayatullah. Wah, tuan-tuan bayangkanlah. Kalau saya ambil offer tu, sekarang saya tak macam ini dah. Sekarang saya dah pakai serba hitam. Lepas tu jubah tayar resah tu, jubah tayar lasah tu, yang orang Iran orang pakai yang kat luar tu. Kemudian saya punya slang pun tak macam sekarang. Mesti dah macam orang Iran dah. Alhamdulillah, macam itu kan. Allah, alhamdulillahillazi, macam itu. Jadi tuan-tuan, waktu tu dia offer, dan yang paling best, dia offer juga kita orang. Dan kalau kamu ambil tawaran ini, kami akan nikahkan kamu dengan perempuan-perempuan Parsi. Wow, saya cakap, perempuan Parsi ni cantik. Sebab apa? Sebab kucing Parsi kat Malaysia tu pun dah cantik sangat dah. Bulu tebal, comel, mata biru, itu baru kucing. Kalau perempuan Parsi, Masya Allah, saya cakap, saya masa tu dah tak ada girlfriend, tak ada makwa kan. Dia offer umur satu lebih kurang 20 tahun kot, sampai 5. Tak, 19 tahun. Dia pula boleh offer macam itu. Goyang lah tuan-tuan, goyang. Lepas tu dia kata, okey, kalau kamu nak offer ni, esok datang lepas isyak. Esok lepas isyak kami datang lagi, dan dia bagi dia punya alamat, nombor telefon apa semua, dan dia bagi 3 buku kepada kami. Saya pun balik hotel, saya buka buku tu, saya baca. Saya bolehlah sikit-sikit faham bahasa Arab ni. Bila baca-baca tuan-tuan, rupa-rupanya dalam kitab tu menulis yang Allah Subhanahu Wa Taala tersilap menghantar wahyu ataupun menyampaikan wahyu bukan kepada Nabi Muhammad sepatutnya. Ini bagi orang Syiah ni. Jangan pegang pula benda ni. Jadi yang sepatutnya Allah menyampaikan wahyunya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Saya cakap macam gini. Ini bukannya lagi sesat, kufur terus tuan-tuan. Kalau kita berakidah mengatakan Allah tersilap ni, Allah mana boleh tersilap? Allah sempurna dan maha sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia Khaliq. Kita ni makhluk, kita ya tersilap. Tetapi dalam kitab tersebut disebut sedemikian. Saya kata kat member saya ni tak boleh. Benda ni pun dah mengarut. Kalau kita duduk sana 5-6 tahun lagi kita mengarut, saya kata. Lalu saya pun buang kad itu. Memang saya tak layan, saya tak buat tahu. Buku tu simpan. Cuma saya terlupa nak balik Malaysia tuan-tuan. Kalau tidak boleh saya baca dan saya tunjukkan bukti kepada tuan-tuan pada hari ini. Jadi cerita dia, bagaimana dia cuba nak tackle kami ni step by step 3 malam tu dengan pujukan offer pula perempuan Parsi. Bayangkan, inilah taktik mereka, dan mereka semuanya menyeru kepada kesesatan, dan mereka menyeru untuk membenci semua para sahabat, melainkan 3 orang sahabat, antaranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, kita aswaja ni, bagi kita kelompok yang yakin dengan Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, siapakah dia insan pertama yang akan masuk syurga Allah selepas para nabi dan juga para rasul? Jawapannya iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Inilah yang pertama. Memang wajarlah tuan-tuan. Abu Bakar ni siapa? Pertama sekali, dia sahabat qarib Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat baik daripada kecil ni. Bukannya baru 2-3 tahun kenal, bertahun-tahun. Dulu pernah main sama-sama waktu kecil dengan Nabi. Lepas tu kemudian bila pula Nabi dilantik menjadi Rasul,
berhijrah dengan Nabi, duduk kat Gua Hira. Ini Abu Bakar ni. Kemudian anak dia pula Aisyah bernikah dengan Nabi. Bermaksud bukan sahabat karib, tetapi merupakan bapa mertua Nabi SAW. Maknanya wajar sangat Abu Bakar ini merupakan insan pertama yang masuk ke dalam syurga Allah selepas para Nabi dan juga para Rasul. Al-Imam Ibn Katsir menampilkan beberapa hadis mengenai hal ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, menyatakan bahawa Nabi bersabda, saya adalah orang pertama yang mengetuk pintu syurga, kata Nabi. Dan kemudian adalah hadis yang lain, saya datang ke pintu syurga, lalu saya buka. Kemudian penjaga syurga bertanya, siapakah anda? Penjaga syurga ni malaikat lah. Saya jawab, Nabi jawab, saya Muhammad. Penjaga pintu lalu berkata lagi, saya memang diperintah agar pintu syurga ini tidak saya buka sebelum anda terlebih dahulu masuk ke dalam syurga ini. Dalam Sahih Bukhari juga dinyatakan bahawa Nabi bersabda, saya adalah orang yang pertama pada hari kiamat yang akan masuk ke dalam syurga Allah. Kemudian Nabi sebut dalam hadis yang berikutnya, iaitu ketika Jibril datang kepada saya, kata Nabi, dan memberi maklumat tentang pintu syurga yang akan dimasuki oleh umatku. Abu Bakar pun bertanya, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu hingga dapat melihat pintu syurga. Tengok, Abu Bakar punya sayang kepada Nabi ni sampai nak sama-sama dengan Nabi masuk ke dalam syurga. Kita sayang tak kat Nabi? Sayang. Sayang, cinta tak Nabi? Cinta. Tapi kita buat bid'ah punya banyak. Bid'ah kan, buat benda-benda bid'ah ataupun bid'ah punya banyak. Buat benda yang Nabi tak buat, tambah benda-benda yang Nabi tak tambah. Hari ni kan, Nabi tak suruh pun. Sebagai contoh kan, Nabi tak suruh pun kita sebagai contoh, kita mengamalkan perkara khurafat ni, tahyul ni macam dulu kan, mandi safar, kemudian apa lagi, letak tangkai dekat pintu rumah. Mana ada. Hari ni kita mandi safar tak ada lah, tapi tanpa kita sedari tuan-tuan, ada benda-benda yang kita buat tak kena langsung dengan arahan Nabi ataupun sunnah Nabi. Al-Quran, Nabi bukan suruh kita buat hiasan. Kita dah buat hiasan kan, memanglah hukum dia harus. Tapi maksud tujuan Quran diturunkan bukan sekadar untuk menjadi penghias dinding-dinding kat kedai, ayat 1000 dinar contohnya kan, tetapi untuk dibaca, difahami dan ditadabbur dan diamalkan dalam kehidupan. Ini Quran diletak sebagai pelaris Allah. Itu je standard Quran tuan-tuan. Tak wajar sangat. Jadi kita kena banyak muhasabah supaya kita faham apakah sebenar tujuan Al-Quran dan Nabi diutuskan. Kemudian dalam hadis ini cerita, Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu hingga dapat melihat pintu syurga. Nabi pun menjawab, engkau wahai Abu Bakar adalah orang pertama dari umatku yang memasuki syurga. Maknanya Abu Bakar lah yang pertama. Jadi Abu Bakar ni special lah. Sebab itu Abu Bakar ditakdirkan oleh Allah untuk mengiringi Nabi dalam peristiwa hijrah. Abu Bakar juga yang sentiasa bersama Nabi waktu Nabi dalam keadaan kesusahan tuan-tuan. Jadi bab infak tak payah cerita. Bila Nabi tanya kepada Abu Bakar, kau tinggalkan apa ya Abu Bakar kepada ahli keluargamu? Sebab dia bagi semua. Ya Rasulullah, aku berikan semua hartaku fi sabilillah, untuk Allah dan juga Rasul. Kata Nabi tanya, kau tinggalkan apa untuk keluargamu ya Abu Bakar? Aku tinggalkan Allah dan Rasul. Bolehkah kita buat macam itu? Memang tak dapat lah tuan-tuan. Kita ni punya sayang kat bini kita, walaupun kena marah sama kan. Contohlah, kita sayang kat anak-anak kita, sampaikan harta yang kita kumpul ni, bila orang tanya, kau kenapa kumpul harta banyak-banyak ni? Nak bagi pada anak-anak esok bila kita mati. Padahal dia besar, dia carilah harta dia sendiri kan. Tapi kita punya sayang tu, kita tak rasa kedekut nak infak, nak sedekah, nak tolong orang. Wal'iyazubillah. Sebab apa? Sebab kita nak wariskan pada anak-anak dan cucu kita. Buat apa? Bukanlah buat apa, bolehlah wariskan tu. Cuma kalau banyakkan infak kan lagi bagus. Kita banyakkan sedekah wakaf, kita hibah, kan lagi bagus. Tinggallah sikit untuk anak isteri kita ni sebagai harta pusaka. Tapi janganlah melampau-lampau sangat. Maknanya janganlah langsung tak nak bersedekah, tak nak tolong orang dan sebagainya. Jadi kedekut, bakhil. Jadi itu yang tak dikendaki oleh agama kita tuan-tuan.
Golongan pertama umat yang masuk syurga tanpa hisab ialah mereka yang berdarjat tinggi dan agung dalam iman dan takwanya, beramal salih dan istiqamah. Rupa-rupanya tuan-tuan, ada sebahagian umat Nabi Muhammad ni, kita lah umat Nabi Muhammad, yang akan masuk syurga Allah tanpa hisab. Ini special. Special tuan-tuan. Kita masuk syurga tanpa dihitung amalan kita. Kita kat dunia mesti kita beramal. Kita mesti, kalau kita lah, standard kita orang-orang zaman sekarang ni, mesti buat baik, mesti ada yang buat khilaf, buat kesalahan. Cuma kita berdoa jangan buat benda-benda yang besar lah. Kita doa supaya Allah lindung kita, jangan kita terjebak dalam perkara dosa-dosa, maksiat-maksiat yang dosa besar. Jangan kita berjudi, minum arak, wal-iyazubillah. Jangan berzina. Sekarang ni zina pun teruk ni. Zina mata. Golongan agamawan pun dah ada yang dituduh kan. Tu yang kadang-kadang bila kita dok baca surat khabar, kita baca tengok internet, kita dok tengok berita ustaz buat itu, guru agama, pengetua sekolah agama buat ini. Jadi kita pun bimbang. Kita kena banyakkan doa tuan-tuan. Tuan-tuan doakan saya supaya saya juga nanti dipelihara oleh Allah, dijauhkan daripada segala dosa dan juga maksiat, mudah-mudahan. Amin. Okey, jadi rupa-rupanya ada golongan-golongan umat Nabi Muhammad ni akan masuk syurga tanpa hisab. Maknanya tak dihitung oleh Allah Rabbul Jalil. Mereka berbaris di satu kumpulan dengan wajah memancarkan kepuasan seperti bulan purnama. Seperti bulan ni sebab cerianya masuk syurga. Kita memang syurga ni, kita dah faham dia kekal. Dia tak akan habis dan nikmat dia sentiasa bertambah syurga ni. Apa yang kita nak Allah akan dekatkan. Dalam surah Al-Haqqah kan, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. Tengok. Maka sesiapa yang diberikan buku amalannya dengan tangan kanan, fayaqulu, lalu dia berkata, ha umqra'u, ni dia, dikatakan kepadanya, ini dia, bacalah, aqra kitabiah, kitab ini. Inni zanantu, sesungguhnya aku menyangkakan, mulakin, akan bertemu, hisabiah, akan bertemu hisab, perhitungan. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang diredai oleh Allah, fi jannatin aliyah, dan syurga yang tinggi, syurga Firdaus. Kemudian kutufuha daniyah, dan buah-buah di dalamnya dekat dan hampir kepadanya. Kata Allah, kulu washrabu, makan dan minumlah, hani'an, dengan gembira, dengan seronok. Makna itu bayangan atau gambaran yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang akan masuk ke syurga kelak. Dan dalam hadis ini, dalam riwayat Bukhari ni, mereka yang dimasukkan tanpa hisab ni akan berbaris dalam satu kumpulan dengan wajah yang berseri, dengan ceria seperti bulan purnama. Tubuh mereka bersih dari kotoran-kotoran dirinya sendiri, tak meludah, tidak berkahak. Ludah pun tak ada, sebab ludah ni benda yang kotor kan. Kalau kita makan tengok ada orang ludah kat sebelah, dekat sinki, kita pun rasa tak selesa. Kahak apatah lagi, lagilah tak selesa. Bunyi tu pun kita dah melugai dah. Kita dah latih, saya cakap apa dia ni, kenapa dia berkahak dekat sinki, dekat tempat kita makan ni. Tapi dekat syurga tak ada. Ludah tak ada, kahak tak ada, tidak pula buang air. Tak ada air besar, tak ada air kecil tuan-tuan. Semuanya tak ada. Sebab dekat sana yang ada yang indah-indah dan yang elok-elok sahaja. Jadi kita jangan bimbang. Maknanya apa yang kita kena kat dunia ni, sebagai contoh kan, ada orang yang ditindas, ada orang yang dekat dunia ni konon-kononnya tak diberikan nasib yang baik. Selalu kan orang sebut, kenapalah aku ni susah, aku merintih kan. Jangan bimbang sepatutnya. Bila dia baca hadis ni, kalau dia beramal, dia ikhlas, dia bertakwa tuan-tuan, esok ke akhirat, dialah yang akan masuk kat syurga awal daripada orang yang kaya-raya tu tuan-tuan. Kan kita dah baca hadis bagaimana jarak orang kaya yang soleh dengan orang miskin, orang fakir yang soleh masuk ke syurga.
Orang kaya baik, orang miskin baik. Jarak dia 500 tahun perjalanan. Maknanya orang fakir ni, yang baik ni masuk dulu. 500 tahun bukannya setahun 2 tahun. Kita hidup pun tak sampai 100 tahun. Ini jarak dia tu 500 tahun perjalanan, kata Nabi SAW. Maka beruntunglah bagi mereka-mereka yang masuk dalam syurga Allah tanpa hisap ni. Dan bagi orang-orang fakir ni, kalau dia beramal, untunglah, seronoklah dia sepatutnya, sebab dia akan didahulukan oleh Allah untuk masuk ke dalam syurga. Jadi ini motivasi, tuan-tuan. Kemudian ada hadis ini menyatakan lagi, tempat-tempat singgahannya dibuat daripada emas, sisirnya daripada emas dan perak, tempat apinya adalah kayu, peluhnya berupa minyak kasturi, misk. Wangi, peluh pun bau wangi. Setiap lelaki memiliki pasangan isteri yang kulitnya cerah. Kita esok dekat syurga akan diberikan isteri bidadari syurga, yang dalam Quran menyatakan hurun ain, yang maknanya cantik matanya kan. Kemudian ka'annahunnal yaqut wal marjan, seolah-olah mereka itu seperti permata yakut dan marjan. Cantik sangat, tuan-tuan. Dekat dunia ni kita duk rasa bini kita yang boleh cantik sekali. Siapakah perempuan cantik kat dunia? Isteri kita. Semua orang claim macam itu kan. Dia nak mengaku bini dia lah yang paling cantik. Tapi dekat akhirat, tuan-tuan, kata Nabi SAW, setiap lelaki memiliki pasangan isteri yang kulitnya cerah, seolah-olah sumsumnya nampak dari sebalik daging. Tak terbayang ni, tuan-tuan. Perempuan yang putih melepak, yang sumsum dia pun boleh nampak tulang sumsum dia. Putih sangat. Memang ialah orang lelaki dia punya minat pada perempuan lah kan. Sebab tu kita diberikan bidadari. Orang perempuan ni pula mungkin minat daripada emas, pada shopping. Jadi nanti Allah sediakanlah dia pasar kat syurga nanti. Kita orang lelaki ni, memang tanya benda-benda lelaki semua nak kahwin dalam hati tu. Niat nak kahwin seorang memang lah. Nak kahwin 2, 3, 4. Walaupun hari-hari kena marah dengan bini dia, tapi tetap juga ada niat tu. Jadi itu adalah kebiasaan bagi orang lelaki. Oleh itu Allah sediakan syurga bagi orang lelaki yang beriman ni. Allah sediakan bidadari. Dan bidadari itu dia punya sangat cantik, kulitnya sangat cerah, seolah-olah sumsumnya nampak dari sebalik daging. Mereka tak pernah bergaduh. Bidadari ni dengan lelaki syurga ni tak bergaduh, baik je, ceria je, tak pernah bergaduh, tidak saling membenci, sebab mereka sehati dan sejiwa. Bayangkan, tuan-tuan, memang Allah nikmat sangatlah. Bacaannya hari-hari adalah tasbih, subhanallah, setiap pagi maupun petang. Maknanya bacaannya zikir, tasbih, subhanallah, setiap pagi dan juga setiap petang. Dah 7.30, tuan-tuan. Okey, dalam 5 minit lagi lah kot. InsyaAllah kita akan berhenti. Ini tak boleh nak habis juga lah ni. Okey, umat Muhammad yang pasti masuk syurga, yang masuk tanpa hisap. Kita umat Nabi Muhammad banyak. Sekarang pun ada lebih kurang dekat dengan 2 bilion. Tetapi nanti kata Nabi, yang akan masuk syurga Allah tanpa hisap berjumlah hanyalah 70,000 satu riwayat, dan riwayat yang kedua 700,000 orang. Maknanya tak ramai lah. Kalau kita nisbahkan berapa persennya daripada umat Nabi Muhammad keseluruhannya yang akan masuk syurga Allah tanpa hisap ni, bermaksudnya, tuan-tuan, kita ni mungkin tak akan masuk syurga tanpa hisap lah, sebab kita banyak dosa. Kemungkinan 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisap ni, mereka-mereka yang dipanggil sahabat Nabi, al-sabiqun al-awwalun, yang dulu berjuang dengan Nabi SAW. Jadi sebab dalam hadis menyatakan hanya 70,000 orang saja, ataupun 700,000 orang sahaja. Sedangkan umat Nabi Muhammad daripada dulu sampai sekarang mencecah bilion, tuan-tuan. Dalam hadis Nabi nyatakan, aku diperlihatkan kepada keadaan umat-umat nanti ke akhirat. Allah dah tunjuk dah macam mana keadaan umat-umat di akhirat kelak. Sedangkan akhirat belum lagi, kiamat belum lagi berlaku kan. Tapi Nabi telah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap Nabi berjalan bersama umatnya. Nanti setiap Nabi, Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, Isa, Yahya, Zakaria, Daud, Sulaiman, semuanya akan berjalan bersama dengan umat-umatnya. Kelihatan seorang Nabi berjalan dengan umatnya sebanyak satu rombongan. Nabi nampak
Ada satu Nabi berjalan dengan satu rombongan. Kemudian di belakangnya seorang Nabi pula berjalan diiringi dengan 10 orang sahaja. Allahu Rabbi. Mana tak ramai. Dia berdakwah tu bertahun-tahun, tapi yang akan masuk syurga bersama dengan Nabi itu 10 orang je. Sikit sangat tuan-tuan. Kemudian lalu berikutnya seorang lagi Nabi diikuti 5 orang sahaja. Kemudian terdapat seorang Nabi berjalan masukkan syurga Allah sendirian tanpa ada pengikut. Mana umat ni semua kufur, semua lawan Allah dan juga Nabi tersebut. Jadi ini yang bimbang ni. Umat mana? Wallahu alam. Baginda lalu melihat sesuatu yang hitam dan banyak. Tiba-tiba Nabi nampak satu hitam, kelompok lah dan ramai. Nabi bertanya kepada Jibril, apakah mereka umatku? Nabi duk rasa, ini umat aku lah ni. Sebab nampak ramai kan. Sebab Nabi dijanjikan bahawa umat Nabi lah yang paling ramai masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi pun tanya, apakah mereka umatku? Jawab Jibril, bukan. Jibril jawab, bukan. Kemudian Jibril cakap, lihatlah arah sana, kata Jibril. Nabi tunjuk, dia cakap, tengok kat sana. Pandangan Nabi pun mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Jibril. Lalu Nabi nampak sekumpulan manusia yang hanya nampak hitam sebab terlampau ramai. Hitam terlampau ramai. Kemudian Jibril pun berkata, itulah umat kamu, ya Rasulullah. Jumlah mereka 70,000 orang yang akan masuk ke syurga tanpa hisab dan juga seksaan. Kata Jibril. Kata Nabi, kenapa? Jawab Jibril, sebab mereka tak pernah memuja sesuatu yang tidak semestinya. Tak boleh puja selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini tuan-tuan, ada kelompok yang mengaku ahli sunnah wal jamaah yang cenderung memuja Nabi Muhammad sampai ke peringkat ketuhanan wal-iyazubillah. Mana boleh mengatakan bahawa Nabi ini sebahagiannya ada unsur lahud, nasud. Ini semua bercanggah dengan akidah. Nabi insan, Nabi bashar, manusia. Nabi itu utusan, tetapi Nabi bukan Tuhan. Tuhan hanya satu saja. Sebab itu kelompok yang melampau ni, yang mengangkat Nabi sampai menjadi Tuhan ini, tanpa mereka sedari, mereka telah melakukan satu benda yang bercanggah dengan Islam dan bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Kita kalau jumpa kelompok ni, jangan ikutlah tuan-tuan. Sebagai contoh, mereka tafsirkan Kul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, ini tafsir kita. Kita tafsir, kita terjemahkan Kul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, huwa, dia Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Mari puak ni, dia terjemah macam mana? Kul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, huwa, dia Allah yang Maha Tunggal, dia itulah Muhammad. Muhammad Tuhan Allah yang Maha Tunggal. Ini semua kufur. Maknanya wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana boleh mengatakan Nabi itu adalah Tuhan. Nabi insan, Tuhan itu, Allah itu adalah Tuhan kita yang Esa dan juga yang tunggal. Kemudian sebab yang pertama, kenapa mereka akan masuk tanpa hisab? Sebab mereka tak puja sesuatu yang tidak semestinya. Tidak pernah mencuri, kata Jibril. Tidak pernah mengikuti berita yang tidak jelas. Dan selalu berserah diri kepada Allah. Selalu bertawakul. Tawakal ala Allah. Jadi mereka inilah orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga Allah tanpa hisab. Ketika mendengar cerita khabar ini, tiba-tiba seorang sahabat bernama Uqashah berdiri memohon kepada Nabi agar mendoakan diri dia supaya masuk ke syurga tanpa hisab. Lalu apa jawab Nabi? Dia jawab, ya Allah, jadikanlah Uqashah termasuk di antara mereka yang akan masuk syurga tanpa hisab. Memang untunglah Uqashah ni. Dia dah memang, bila Nabi doa ni, biasanya Allah perkenankanlah tuan-tuan. Doa kita ni yang Allah kadang-kadang tolak sebab kita ni banyak dosa. Tapi Nabi ni maksum. Jadi Uqashah, orang yang didoakan oleh Nabi masuk dalam syurga Allah tanpa hisab. Tidakkan Uqashah diikuti oleh sahabat yang lain, tetapi Nabi menjawab, engkau yang lebih dahulu, wahai Uqashah. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, perbincangan kita pada pagi ini ni berkaitan dengan syurga. Saya dah nak tutup nada ni tuan-tuan. Pertama sekali, kita kena yakin bahawa syurga itu memang ada. Jangan ada dalam hati kita sekali-kali pun rasa ragu dengan syurga dan neraka Allah. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, kita kena faham bahawa nak masuk syurga mesti kena ada amalan, mesti kena ada keikhlasan,
Dan orang yang masuk syurga mesti mendapat redha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita kena cari tuan-tuan redha Allah tu, kena usaha. Bagi seorang lelaki, bagaimana dia dapat redha Allah? Selain dia mengukuhkan hubungan dengan Allah, dia juga kena mengukuhkan hubungan dia dengan anak dan juga isteri dia, dengan kaum kerabat dia, dengan jiran tetangga dia. Jadi dia kena kuat ni untuk mendapat redha Allah. Kalau dia abaikan isteri dia, anak tak makan berminggu-minggu, ditinggalkan, memang berdosa lah cerita dia. Macam mana? Walaupun dia kuat ibadat, tetapi dia tetap berdosa sebab dia mengabaikan tanggungjawab kewajipan dia sebagai seorang suami. Seorang isteri, macam nak dapat redha Allah? Mesti dia kena dapat redha suami dia dulu. Kalau duk asyik marah suami je, asyik-asyik suami kena tengking, suami kena maki, suami kena hina, dia ada PhD, isteri ni, dia lecturer dekat Universiti Tempatan Awam, contoh, yang si suami ni cikgu biasa kat sekolah menengah je, lepas tu lah grade rendah kan, 44, 41, kena hina dengan bini dia. Macam mana dapat redha Allah? Jadi kita kena faham, untuk masuk ke dalam syurga, mestilah dengan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tuan-tuan, dalam apa yang kita bincangkan sebentar tadi, bahawa di sana nanti ada keistimewaan kepada umat Nabi Muhammad. Pertama, ada syafaat Nabi yang boleh membantu kita untuk masuk ke dalam syurga. Yang kedua tuan-tuan, kitalah umat yang paling ramai yang akan masuk syurga Allah, dan di kalangan kita ada 70,000 ataupun 70,000 orang umat Nabi Muhammad yang akan masuk ke syurga tanpa hisab. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan yang kita lakukan pada pagi ini tuan-tuan, dapatlah sedikit pengajaran dan juga ibrah. Kita fahamlah, dan yang paling penting kita ada rasa motivated, feeling motivated to be a good person. Kita rasa bermotivasi untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi lelaki yang baik, menjadi isteri yang baik, untuk menjadi isteri yang terbaik sisi Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf daripada saya ada kekurangan dan kesilapan. Minta maaf adanya ada terlepas kata, terlanjur kata tuan-tuan, dan insya-Allah kita bertemu lagi pada waktu-waktu yang lain. Aku li qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.